Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekali lagi bertemu dalam siri tadabbur Al-Aisar. Alhamdulillah, kali ini kita sudah pun masuk ke siri yang ke-16. Masya Allah, tabarakallah. Diam tak diam, kita sudah memasuki siri yang ke-16 pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua semakin memahami apakah panduan daripada Al-Quran untuk kita melaksanakannya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian bersama-sama dengan saya Muhammad Harfiz bin Hamzah. Seperti mana biasa, kita akan membicarakan tadabbur kita berdasarkan Al-Aisar ini. Ada 3 kerangka utama kita, iaitu yang pertama, kita nak memahami apakah panduan yang terdapat dalam ayat yang kita baca. Dan kedua, kita nak menambah kosakata. Kosakata itu bukanlah kita membincangkan secara detail, tapi at least kita dapat lagi perkataan-perkataan baru dalam bahasa Arab untuk kita jadikan panduan. Dan yang ketiga, alhamdulillah, setelah kita faham, kita juga nak memahami apakah pelajarannya. Maka inilah 3 perkara yang akan kita bicarakan bersama-sama, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita sama-sama membaca dahulu ayat pada hari ini adalah bermula daripada ayat 109 hingga ayat 115. Jadi kita pergi ayat 109 dan juga ayat 110 dahulu untuk kita mengambil apakah panduan daripada ayat tersebut, insya-Allah. Jadi yang ada mushaf bolehlah melihat ataupun membuka mushaf masing-masing dalam surah Al-Baqarah muka surat 17. Ataupun yang tidak ada mushaf, tidak ada masalah, boleh sahaja merujuk kepada slide ataupun skrin yang terpapar sekarang ini, insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Kita ulang, sebenarnya bermula daripada ini adalah 19 semula ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita membaca bersama-sama sebentar tadi daripada surah Al-Baqarah ayat 109 hingga ayat 110. Dan mari kita terus membicarakan apakah yang terkandung di dalam ayat 109 dan juga ayat 110 ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 109 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya yang bermaksud sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas sesuatu.
kalau kita lihat dalam Aisar, dia menjelaskan lagi tentang apa sebenarnya. Rupanya bila kita baca ayat 109 ini, Allah memberitakan kepada orang yang beriman tentang moral daripada kebanyakan ahli kitab. Apakah morality mereka? Mereka menginginkan adanya keinginan yang kuat agar orang Islam meninggalkan agama mereka yang benar dan menjadi kafir. Itulah keinginan mereka. Dan keinginan ahli kitab ini muncul kerana apa? Kerana kedengkian mereka yang timbul dari suatu watak kejiwaan mereka yang tidak suka melihat orang Islam hidup di bawah naungan cahaya iman. Memang mereka tak suka orang Islam duduk di bawah naungan cahaya iman. Itulah yang terkandung di dalam jiwa mereka. Itu watak yang ada pada diri mereka. Maka dengan watak ini, ia hadir kerana kedengkian. Dalam Al-Aisar menyebut tentang hal dengki ini. Dia jelas, dia cakap apa? Keterkaitan antara kedua ayat ini dengan yang sebelumnya cukup jelas, iaitu ayat sebelum ini, iaitu sesudah Allah Ta'ala menyeru kewaspadaan kepada kaum beriman dari perilaku kaum Yahudi terhadap Nabi mereka dalam hal mengemukakan pertanyaan yang menyulitkan dan yang timbul dari sifat keras kepala mereka. Itu ayat yang lepas kita dah bincangkan. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada kaum beriman bahawa musuh mereka, iaitu kaum Yahudi, ingin agar orang yang telah beriman menjadi kafir. Ini keinginan mereka pula. Hal itu disebabkan kedengkian mereka kepada orang beriman. Itu sebabnya. Para pemuka Yahudi itu adalah antaranya Ka'ab bin Al-Ashraf, Huyai bin Akhtab, Abu Yasir dan lain-lain. Selain itu, Abdullah bin Ubay dan kelompoknya dari kaum munafik. Madinah juga bekerja keras untuk membelokkan orang yang telah beriman dari keimanannya. Tetapi oleh kerana belum waktunya untuk berperang, maka Allah Ta'ala merintahkan agar kaum beriman berlaku arif dan memaafkan mereka. So ini bicarakan tentang sifat dengki mereka ini. Ia terkait dengan ayat yang lepas. Setelah Allah memberitahu tentang degilnya mereka, bahkan kali ini mereka mempunyai keinginan agar orang beriman juga terseleweng keimanan mereka kerana adanya penyakit dengki. Dan dalam Al-Aisar dijelaskan lagi tentang dengki ini. Dengki ini terbahagi kepada 3. Yang pertama bercakap tentang dengki adalah orang yang mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang telah mendapatkannya. Maksudnya ada orang yang telah mendapat satu nikmat, maka ada orang yang dengki itu diharapkan nikmat itu hilang daripada orang itu, dan dia ingin mendapatkan nikmat tersebut. Dia pula yang nakkan nikmat itu. Itu dengki yang pertama. Adapun dengki yang kedua adalah orang yang berharap hilangnya nikmat sekalipun ia tidak mendapatkannya. Maksudnya orang tu belum dapat lagi nikmat tu, kan? Tetapi dia mengharapkan nikmat itu hilang daripadanya. Dan itu ini lebih buruk daripada bentuk yang pertama. Ada beberapa pemahaman lah di sini. Dan kedua macam dengki ini haram hukumnya kerana sang pendengki bererti menentang pembahagian Allah Ta'ala dan pemberiannya kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya. Itu 2 jenis. Dan ada juga jenis yang ketiga. Yang ketiga ini iaitu mengharapkan memperoleh nikmat sebagaimana yang telah diperolehi orang lain. Dia mengharapkan nikmat seperti mana yang telah diperolehi orang lain. Orang itu diberikan kepandaian. Dia mengharapkan, ya Allah, berikanlah saya juga kepandaian. Ya Allah, orang itu dia ada harta yang banyak. Harta yang banyak itu digunakan untuk jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, saya juga ingin ada harta yang banyak yang boleh saya gunakan untuk jalan-Mu, ya Allah. Maka dalam konteks yang ketiga ini, dengki yang sedemikian adalah dibenarkan. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh iri hati kecuali dalam 2 hal. Itu yang kita sebut tentang orang yang mempunyai harta, hartanya digunakan pada jalan Allah. Orang yang mempunyai ilmu dan ilmunya itu dimanfaatkan. Itu bercakap tentang 3 jenis dengki. Tapi dengki yang ada di sini adalah dengki supaya orang yang berada dalam kebaikan agar mereka hilang daripada kebaikan itu. Itulah perkara yang mereka harapkan. Golongan musyrikin, orang Yahudi ini, orang yang ahli kitab ini. Maka kerana permusuhan mereka itu, Allah suruh apa? Allah suruh agar umat Islam pada ketika itu memberi maaf dan juga tidak membalas kesalahan mereka. Dan pada masa itu, kerana apa? Belum lagi sampai perintah untuk berperang. Tapi kita lihat pada ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, setelah adanya perintah untuk memerangi mereka, maka ia tidak lagi menjadi alasan kepada
umat Islam untuk sekadar memberi maaf kepada orang yang menyerang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidaklah macam tu. Tapi dalam konteks suatu ketika dahulu, pada masa itu belum lagi diizinkan berperang, maka kepada umat Islam pada ketika itu, maka mereka memaafkan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ataupun ahli kitab ini. Itu pada ayat 109. Pada ayat 110 diajar kepada kita, memang ada serangan demi serangan, bagaimana untuk menguatkan diri kita sendiri. Caranya apa? Sebagai seorang yang beriman, wala ada pelbagai serangan, ini cara untuk menguatkan diri kita. Teruskan kuatkan diri dengan wa aqimus salah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Iaitu dirikan salat, kemudian tunaikan zakat dan lakukan kebaikan. Tujuannya apa? Untuk mendidik akhlak dan menyucikan jiwa. Dan bagi mereka Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dengan sesuatu yang lebih baik, dan Allah menyatakan bahawa memang Allah mengetahui segala, Allah melihat segala apa yang dikerjakan. So setelah adanya serangan demi serangan, bahkan ada yang menginginkan agar keimanan umat Islam juga diselewengkan, maka bagaimana untuk kita kuat agar tidak seleweng? Inilah antara perkara yang perlu dilakukan: salat, zakat, dan juga lakukan sebanyak mungkin amal soleh. Itu adalah perkara yang boleh dilakukan. Dan kemudian kita nak lihat ada perkataan yang kita nak highlightkan pada kali ini. Apakah perkataan yang mahu kita highlightkan pada kali ini? Perkataannya adalah fa'fu wasfahu. Baik, kalau kita dapat tuliskan sedikit di skrin itu perkataannya, iaitu bercakap tentang fa'fu. Fa'fu. Satu lagi perkataannya adalah wasfahu. So ini dua perkataan yang boleh kita berikan perhatian pada kali ini, iaitu bercakap tentang fa'fu. Maksudnya adalah daripada kata dasarnya afun, memaafkan dengan tidak menghukum. Afun, maaf, dan juga dalam masa sama tak hukum. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan sekadar maaf, tapi kemaafan itu agar tidak disertai dengan hukuman. Itu afun, afwa, fa'fu. Yang kedua adalah wasfahu, daripada katanya as-safhu. As-safhu adalah berpaling dari orang yang bersalah. Berpaling dari orang yang bersalah. Berpaling dari orang bersalah. So ini dua perkataan yang kita boleh berikan highlight sekarang ini. Kalau kita cakap tentang fa'fu wasfahu, fa'fu wasfahu, and maaf dan juga berpaling. Maksudnya memang maaf tu maaf yang sungguh-sungguh, betul-betul. So itu bercakap tentang perkataan yang kita boleh highlight sekarang ini, insya-Allah. So jom kita lanjutkan kepada perbincangan kita dalam, mohon maaf saya tak tunjukkan di slide rupanya. Ini perkataannya fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu, perkataan yang kita berikan highlight pada kali ini, insya-Allah. So ini adalah perkataannya, dan jom kita pergi kepada perbincangan kita yang seterusnya. Perbincangan kita yang seterusnya adalah kita nak masuk kepada ayat yang sebelum itu kita nak lihat apakah pelajaran daripada perbincangan kita ini. Jom kita lihat apakah pelajarannya. Yang pertama bercakap tentang kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu bahawa Islam adalah agama yang benar. Maka dengan sebab itu, kerana kedengkian, iri hati yang ada pada dalam diri mereka, mereka berusaha untuk mengkafirkan umat Islam. Itu berlaku kerana adanya iri hati. Sebab tu penyakit hati yang terkait dengan iri hati ini amat bahaya sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kondisi yang belum kondusif bagi kaum muslimin untuk berjihad, maka
bagaimana untuk menggunakan waktu itu. Gunakanlah kesempatan yang ada itu untuk menyiapkan persiapan berjihad. Jadi persiapan untuk berjihad itu dengan cara kita bina akhlak dan juga kita bina roh kita, sucikan jiwa kita, kerana dengan perkara inilah nanti yang akan menyebabkan bila perlu turun ke medan perjuangan, orang yang begini dia sudah bersedia. Caranya apa? Solat, zakat, amal soleh, sungguh-sungguh untuk membina kekuatan dalaman itu. Dan yang ketiga, adanya kewajipan untuk muraqabatullah berdasarkan pemahaman ayat sebentar tadi, iaitu seorang hamba perlu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan. Kerana apa? Kerana memang Allah melihat segala apa yang kita kerjakan. Kita mungkin merasakan bahawa tak ada orang tengok pun apa yang kita buat, tapi tak, sebenarnya Allah sentiasa melihat apa yang kita kerjakan. So itu adalah perbincangan daripada ayat 106 sampai ayat 109. So hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak lanjutkan perbincangan kita pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang seterusnya kita akan pergi pada ayat 111 hingga ayat 113. Kalian jangan ke mana-mana kerana bila kita menelusuri tadabbur kita ini berdasarkan Al-Aisar, kita akan dapat patternnya, kan? Siapa yang terlepas itu mungkin agak rugi sebenarnya. Sebab tu kita kena ikut step by step, barulah kita tahu kisah ataupun cerita dalam Al-Quran ini, ayat demi ayat yang kita sudah baca sampai kepada ayat sekarang ini, dia saling bersahutan antara satu sama lain. Masya Allah, tabarakallah. Itulah mukjizat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak pergi pada ayat 111 hingga ayat 113. Jadi mari kita baca dahulu bersama-sama. Saya tunjukkan di skrin sekarang ini pada ayat 111 hingga ayat 113 itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dapat menyambung lagi perbincangan kita daripada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 111 sampai ayat 113 ini. Apakah yang kita nak faham dahulu? Yang pertama, bercakap tentang ayat 111, dalam terjemahan disebut dan mereka, iaitu daripada kaum Yahudi dan juga Nasrani, mereka berkata, sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Dan ketika datang, dalam ayat sebut, ketika datang delegate, ini sebab turunnya ayat ini. Dan bila datangnya delegasi kaum Nasrani dan juga Nasrani dari Najran ke Madinah, mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi yang sedang berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan itu, oleh kerana sebelumnya sudah terjadi permusuhan di antara mereka, maka di tempat yang mulia itu pun permusuhan mereka berlanjut. Mereka ini memang sudah bermusuh, lalu bila berjumpa, mereka pun melanjutkan permusuhan mereka. Dengan apa? Dengan mereka saling mengatakan bahawa
Orang Yahudi claim bahawa mereka lah yang akan masuk syurga. Dan orang Nasrani juga claim bahawa mereka lah orang yang akan masuk syurga. Lalu pada ayat ini mengemukakan cabaran kepada mereka. Kalau betul kamu adalah orang yang akan masuk syurga, maka kemukakanlah hujah kamu, kan? Tetapi sampai bila-bila pun mereka tidak dapat mengemukakan hujah kerana diketahui bahawa apa yang dibawa adalah perkara yang salah. Maka Allah beri dalam ayat ini diberikan gambaran kepada kita against masuk syurga adalah bagi siapa? Adalah bagi orang yang mahu menyucikan jiwanya dengan beriman secara benar dan juga beramal soleh. Itu kunci untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh hanya claim bahawa saya ini daripada bangsa sekalian, saya daripada keturunan sekalian, datuk saya ulama, dan saya ini keturunan sekian. Dia tidak boleh claim macam tu. Saya daripada bangsa sekian, tak boleh claim macam tu. Dan kerana yang akan memastikan seseorang ke syurga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan iman yang benar dan juga amal soleh, kan? So adanya permusuhan rupa-rupanya, kan, antara Yahudi dan juga Nasrani ini, mereka juga saling bermusuhan dengan saling mengatakan bahawa kamilah yang benar, kamilah golongan ahli syurga. Dan kemudian ayat ke-112, orang seperti inilah yang berhak masuk syurga kerana syurga merupakan ganjaran bagi keimanan dan kesolehan amalnya sehingga ia tidak merasa takut dan khawatir akan kesenangan di akhirat. Inilah makna yang terkandung dalam ayat 111 dan juga ayat 112. Ayat 111 dan 112, yang sebenar-benarnya yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan juga beramal soleh, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pada masa yang sama dia berbuat kebajikan, maka bagi orang begitu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak ada kekhawatiran dan juga kebimbangan. So itu adalah pada ayat 112. Kita faham ayat 111 dan juga 112, adanya orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka saling mengatakan bahawa mereka lah ahli syurga, tapi bila dimintakan bukti tidak dapat dikemukakan bukti. Maka Allah bagi tahu formula untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar, amal saleh. Ada dua perkara tersebut, insya-Allah tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 113, kalau kita lihat dalam terjemahan itu terus, orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang Nasrani kata orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Mereka saling mengatakan bahawa mereka tidak ada pegangan, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Mereka sama-sama ada Alkitab, iaitu Taurat dan juga Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Ada pula orang yang mengikut ucapan mereka. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka selisihkan padanya. Maka pada ayat 113 ini menggambarkan tentang Yahudi dan juga Nasrani, mereka sama-sama mengkafirkan suatu berita yang benar, iaitu mereka ada kitab, tapi dengan kitab itu mereka tidak jadikan panduan, dan kerana mereka tidak jadikan panduan, maka mereka kata kamu tidak ada pegangan, dan seorang kata kamu pun tak ada pegangan, walhal mereka ada kitab tapi mereka tidak gunakan. Dan maka selanjutnya Allah memberitahu bahawa kekafiran dan kesesatan orang Yahudi maupun Nasrani yang terjumus ke dalamnya padahal mereka adalah ahli kitab. Hal itu juga pernah dialami oleh umat-umat sebelum mereka akibat dari kebodohan mereka. Ini berlaku kerana adanya kebodohan pada diri sendiri, pada diri masing-masing. Ayat 111, 112, 113, rupa-rupanya ia memberikan gambaran kepada kita, kan? Permusuhan mereka, ahli kitab ini, mereka bukan hanya bermusuh dengan orang yang beriman, bahkan sesama mereka juga mereka bermusuh, kan? Sama-sama pun mereka bermusuh. Kerana apa? Inilah yang disebut dengan sebuah kebodohan. So kita tak nak mengambil perkara itu terjadi dalam diri kita. Itu kefahaman daripada ayat 111 hingga ayat 113. Jom kita tambah lagi kosakata dalam perbincangan kita. Kalau tadi kita sudah ada fa'fu wasfahu, sekarang ini kita nak lihat satu lagi perkataan. Perkataannya adalah amaniyuhum. Amaniyuhum. Kalau saya tulis di situ,
amaniyuhum. So apakah maksud amaniyuhum? Kalau kita lihat dalam terjemahan, dia tulis angan-angan. 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 Amaniyuhum daripada kata dasarnya amani. Bentuk jamak daripada kata dasar umniyah. Artinya angan-angan untuk mendapatkan sesuatu tanpa bekerja. Angan-angan untuk mendapatkan sesuatu tanpa bekerja. Dia nakkan sesuatu tetapi tidak mahu berusaha. Itulah yang disebut sebagai amaniyuhum. Angan-angan nak dapat sesuatu tapi tak mahu bekerja, tak mahu buat sesuatu. Umniyah. Umniyah. So perkataannya adalah amaniyuhum yang kita nak berikan perhatian pada kali ini. So tambah lagi perkataan kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita ada fa'fu, kita ada wasfahu, ada amaniyuhum. Okey, jadi apakah pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang sudah kita tadabburkan sebentar tadi ataupun yang kita sudah faham sebentar tadi? Maka ini pelajaran untuk kita ambil bersama-sama. Pelajarannya apa? Yang pertama bercakap tentang yang bermanfaat bukanlah tentang ras, bukanlah tentang keturunan. Banyak kali diberikan peringatan kepada kita. Ayat yang lepas pun telah diberikan peringatan kepada kita tentang pelajaran ini. Yang memberi manfaat sebenar-benarnya kepada seseorang adalah anugerah dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa iman dan juga amal soleh. Di samping itu dia meninggalkan perbuatan syirik dan juga maksiat. Itulah manfaat yang sebenar-benarnya yang akan menghantar seseorang ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kafirnya orang Yahudi dan juga Nasrani ini merupakan jenis kekafiran terburuk. Kerana apa? Mereka melakukan setelah mereka mengetahui kebatilan. Mereka tahu benda itu batil, tapi kerana memenangkan hawa nafsu mereka masih lagi berada dalam kebatilan. Dan yang ketiga, ini menjadi penguat kepada kita orang yang beriman, kerana bila adanya bacaan daripada Al-Quran seperti ini, ia semakin mengukuhkan lagi keyakinan bahawa ya Allah, alhamdulillah, bagi kita yang sudah dilahirkan atas nama Islam, maka itu satu kesyukuran. Dan bagi siapa-siapa yang walaupun tidak dilahirkan dalam keadaan Islam tetapi berada di atas agama Islam, ketahuilah bahawa agama yang benar ini berdiri di atas 3 perkara itu, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Iman, keyakinan, Islam, pengamalan dan juga ihsan. Merasakan sungguh-sungguh keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah perkara yang kita nak bina, dan juga atas keyakinan inilah yang menyebabkan kita semakin lega kita berada dalam agama yang benar ini, mudah-mudahan, insya-Allah. So inilah pelajaran yang dapat kita ambil berdasarkan kefahaman kita ayat 111 hingga ayat 113 sebentar tadi. Kalian boleh tambah sahaja apakah pelajaran yang boleh diambil, dan tak ada masalah pun. Cuma ini kita direct, kita ambil dahulu daripada pemahaman pelajaran yang dinukilkan oleh ahli tafsir ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini pun sebenarnya sudah amat banyak perkara yang kita kena proses agar kita tidak menjadi orang yang dah tahu tentang kebatilan. Tidak sedikit dalam hidup kita kita tahu benda itu batil tapi kita terus melakukannya, kan? Tidak sedikit benda itu berlaku dalam kehidupan kita. Kita tahu bahawa keturunan bukanlah sesuatu yang boleh dibangga-banggakan, tapi tak sedikit daripada kita yang berbangga-bangga juga dengan keturunan, yang dengan keturunan itu kita mengharapkan kita lah ahli syurga. Tak sedikit perkara itu berlaku. So ini menjadi peringatan kepada kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, itu adalah perbincangan sehingga ayat 113, dan kita nak lanjutkan lagi 2 ayat pada pagi ini, iaitu ayat 114 dan juga ayat 115. Baik, ayat 114 dan juga ayat 115 mari kita baca dahulu bersama-sama. Kalian boleh rujuk di mushaf masing-masing, ataupun kita boleh terus rujuk di skrin sekarang ini pada ayat 114 dan juga ayat 115.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ini adalah bahagian yang seterusnya untuk kita bincangkan bersama-sama, iaitu ayat 114 hingga ayat 115. Setelah ayat-ayat yang lepas, kita melihat tentang bagaimana kerasnya kepala Bani Israel ataupun orang Yahudi, dan juga adanya permusuhan rupa-rupanya di antara ahli kitab, sesama Yahudi dan juga Nasrani. Maka kali ini ayat yang seterusnya menghantar kepada kita tentang satu lagi perbincangan. Apakah perbincangannya? Dalam terjemahan kita lihat, siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Ini kalau kita lihat kembali kepada ayat yang lepas, bagaimana mereka yang dengki kepada Islam mahu agar orang yang berada dalam cahaya turut kembali kepada kegelapan. Sampaikan kalau kita lihat dalam ayat ini, adanya usaha juga untuk meruntuhkan masjid-masjid, menghalang orang pergi mengingati Allah di masjid-masjid Allah. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, iaitu masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan ke akhirat mendapat siksa yang berat. Jom kita lihat dalam Aisar dijelaskan lagi secara lanjut kepada kita. Apakah perbincangan yang lanjut dalam Aisar berkaitan dengan ayat ini, iaitu bercakap tentang ayat 114. Allah menilai bahawa tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk dijadikan tempat beribadah. Tak ada orang yang lebih zalim daripada ini. Dalam penilaian ayat ini bercakap tentang orang yang menghalangi orang pergi beribadah di masjid Allah. Kerana apa? Kerana ibadahlah merupakan satu alasan yang konkret mengapa diadakan kehidupan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kalaulah tidak ada nilai ibadah ini, boleh jadi kita tidak ada lagi kehidupan kita di sini. Sebab itu kehidupan ini poin dia adalah untuk ibadah. Tapi bagi orang yang menghalangi orang untuk ibadah, maksudnya dia sudah menghalang satu purpose yang terbesar dalam kehidupan ini. Barang siapa menghalangi praktik peribadatan, berarti ia merosak tatanan kehidupan. Ialah maksudnya dia merosak apa yang sepatutnya menjadi tunjang kehidupan ini. Pada masa yang sama, Allah mengingkari mereka yang melakukan perbuatan paling zalim ini, baik mereka itu berasal daripada bangsa Quraisy, sebab mereka menghalang Nabi SAW, beserta mereka menghalang sahabat-sahabat Nabi daripada Masjidil Haram, maupun kalau cerita yang lepas, adanya orang yang lepas, Raja Romawi menghalang orang untuk beribadah. Baik orang itu adalah orang yang terdahulu ataupun orang yang berada pada zaman Nabi ataupun orang yang pada masa akan datang, termasuklah pada hari ini mereka yang menghalang orang daripada beribadah. Ini adalah satu perkara yang amat dikeji. Inilah perbuatan yang sangat zalim. Tapi jangan kalian kaitkan pula sekarang ni bila COVID-19 tak boleh pergi ke masjid, kita dihalang untuk ke masjid Allah. Jangan pandai-pandai pula buat tafsiran macam tu ya. Tak ada kaitan pun. Itu bercakap tentang fiqh mu'asarah, itu perbincangan yang lain. Tapi ini bercakap tentang dalam keadaan yang biasa pun memang ada orang yang memang bertujuan untuk menghalang orang daripada pergi ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid. Ini bercakap tentang ada lagi beberapa perkara lah kan, untuk membawa masuk ke dalam masjid orang yang tidak beriman ini.
seharusnya mereka tidak dibawa masuk kecuali dengan rasa takut. Maksudnya mereka masuk dalam keadaan mereka hormat ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia tersirat di sebalik pemahaman ayat ini bercakap tentang perintah kepada kaum muslimin untuk berjihad memerangi orang-orang kafir yang mengotori kesucian masjid sampai mereka menyerah atau hancur kekuatan mereka dan menjadi hina di hadapan kekuatan Islam. Maksudnya bila umat Islam benar-benar berjihad, benar-benar kuat, orang tidak berani memperkotak-katikkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau umat Islam lemah, umat Islam tidak kuat, maka itu menjadi jalan untuk orang memperkotak-katikkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 115 disambung lagi tentang bagaimana mereka mahu lagi mencari salah. Caranya apa? Dengan, kalau kita lihat ayat 115 ini bercakap tentang walillahil masyriq wal maghrib, bercakap tentang kepunyaan Allah lah timur dan juga barat. Di mana pun kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Dan kalau kita lihat dalam ayat ini menolak orang Yahudi yang mengkritik perihal pemindahan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Biasalah, ada sahaja kritikan yang mereka mahu lakukan. Memang kedegilan inilah yang menyebabkan akan terus ada kritikan demi kritikan. Maka dalam ayat ini juga Allah mengisyaratkan tentang perkara lain, tentang sahnya salat orang yang tidak tahu ataupun sulit menentukan arah kiblat. Orang yang tak tahu arah kiblat ataupun susah untuk tentukan arah kiblat, lalu dia di mana tempat dia menghadap, dia solat menghadap ke arah itu, maka ia dibenarkan, sah solatnya, kan. Itu dalam hukum lah pula, kan. Itu dibincangkan dalam Aisar. Kemudian Allah juga dalam ayat ini cakap tentang kepunyaan Allah lah timur dan barat. Ia menggambarkan tentang, hey, kamu nak komplain macam-macam ni pasal apa? Sedangkan timur ke barat ke, itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak memberi gambaran apa yang kamu cuba nak sampaikan itu, kan, kamu nak perkotak-katikkan itu, kamu tidak boleh perkotak-katikkan, kerana walas ke mana sahaja menghadap, ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, baik timur ataupun barat, utara ataupun selatan. Itu dinyatakan lagi dalam huraian di sini. Kemudian kalau kita lihat yang di-highlightkan itu, hanya sahaja Allah telah memerintahkan untuk menghadap dalam solat ke Kaabah. Maka barang siapa yang mengetahui arah kiblat, maka tidaklah boleh baginya kecuali menghadap arah tersebut. Janganlah kalian bila baca ayat ini pandai-pandai pula kita buat penafsiran bahawa boleh sahaja menghadap ke mana-mana, solat kiblat tak menghadap kiblat pun tak apa, tak ada, kan. Tetap perlu menghadap kiblat. Itu adalah satu perkara yang terdapat dalam solat, itu memang kena menghadap kiblat. Maka kalau kita tahu arah itu, maka kena ikut arah itu. Ia dibolehkan dalam atas kondisi yang kita sebutkan tadilah. Maksudnya memang tak tahu sangat ataupun memang susah sangat nak tentukan mana arah kiblat, maka dalam keadaan itu dibenarkan. Tapi dalam konteks yang lebih besar, memanglah kita bercakap tentang di mana sahaja kita menghadap, kita tetap menghadap kepada wajah Allah. So itu adalah perbincangan kepemahaman daripada ayat 115 ini. So yang kita dapat faham daripada konteks ayat 114 dan juga 115, ayat 114 menggambarkan tentang bagaimana orang yang menghalang manusia ke masjid Allah, dan ayat yang ke-115 bercakap tentang salat juga. Dia bercakap tentang ada orang yang mengkritik tentang arah kiblat. So kalau kita nak lihat dahulu kepada perkataan yang dapat kita beri highlightkan pada kali ini, perkataan yang kita nak beri highlight pada perkataan ini adalah perkataan sa'a. Baik, sa'a saya tuliskan di atas skrin. Sa'a itu sa'a. Baik, perkataan satu lagi yang kita beri highlight pada hari ini adalah sa'a. Sin
sa'a. Kita selalu sebut sa'a ini pergi sa'i. Apakah maksud sa'a? Sa'a maksudnya daripada as-sa'yu, berjalan. Maksudnya berjalan. Misalnya kata sa'i antara bukit Safa dan juga Marwah, iaitu berjalan di antara kedua bukit itu. Sa'a maksudnya berjalan. Tetapi kemudian digunakan untuk erti usaha secara mutlak. Sebab itu beliau bercakap tentang sa'a, walaupun maksud asalnya adalah berjalan, tetapi ia juga membawa kepada berjalan itu memerlukan suatu tenaga, suatu perkara yang bersungguh-sungguh, maka ia disebut sebagai usaha. Maka sa'a juga disebut sebagai usaha. So perkataan yang kita lihat pada hari ini, sa'a. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Wa sa'a. So itu perkataan satu lagi yang kita dapat berikan highlight pada kali ini. Alhamdulillah kita ada 4 perkataan yang sudah kita beri highlight pada kali ini, insya-Allah. So kita dapatlah fa'fu wasfahu amaniyuhum sa'a. Masya-Allah. Itu nikmat sebenarnya. Nanti kalau orang sebut tentang sa'a, kita taklah ternganga-nganga maksud sa'a. Orang sebut tentang amaniyuhum, umniyah, kita tidaklah ternganga-nganga kerana kita dah faham dah maksudnya. Okey, kita nak lanjutkan kepada apakah pelajaran untuk kita berikan perhatian bersama-sama. Pelajaran pada ayat 114 hingga ayat 115. Dosa besar bagi orang yang berusaha merosak kehormatan masjid dan mengotori kesuciannya. Itu adalah satu perkara yang amat dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, adanya kewajipan untuk menjaga masjid Allah, masjid kaum muslimin dari masuknya orang kafir, kecuali mereka masuk seizin kaum muslimin dan dalam keadaan rendah dan juga hina. Yang ketiga, sah melakukan solat sunat di atas kenderaan di saat musafir, baik dalam keadaan menghadap kiblat ataupun selainnya, sah. Dan itu bercakap tentang solat sunat. Dan yang keempat, Allah Maha meliputi semua alam semesta dan menguasai dan mengetahuinya. Tak ada sesuatu pun dari urusan alam semesta ini yang samar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. So ini adalah pelajaran bagi kita yang sudah memahami beberapa ayat daripada tadabbur kita, kefahaman kita daripada Al-Aisar ini. Jadi ini juga pelajaran-pelajaran baru. Dan maka kalau kita cakap tentang rumah Allah, masjid Allah, kitalah yang kena memberikan komitmen yang sungguh-sungguh, memberikan kekuatan yang sungguh-sungguh. Kita biasanya bila dihenjak rumah-rumah Allah ini, barulah kita rasa kita marah kan. Tapi sebenarnya dalam masa sama kita pun tak adalah memperjuangkan rumah Allah sungguh-sungguh, masjid Allah ni sungguh-sungguh. Sebab itu ayat ini qaul mukhalafahnya, perkataan yang sebaliknya kepada kita ni kitalah yang sepatutnya mempertahankan rumah Allah dengan cara apa? Kita menunjukkan izzah, keindahan dan kekuatan umat Islam itu sendiri, insya-Allah. So hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak menunjukkan izzah itu? Kitalah yang selalu kena pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biarlah rumah Allah itu selalu penuh dengan umat Islam pada setiap waktu solat. COVID-19 ini mungkin kita ada alasan sedikit, tetapi janganlah jadikan sebagai alasan yang besar untuk tidak pergi ke rumah Allah selama-lamanya. Kalau dapat peluang untuk pergilah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kitalah yang kena mengimarahkan sungguh-sungguh. Kalau boleh solat yang lain seperti solat Jumaat, barulah Islam akan digeruni, barulah Islam berada di tempat yang sepatutnya bila umatnya benar-benar mengimarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. So itulah beberapa pelajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada kali ini. Dan insya-Allah kita akan membicarakan lagi pada hari yang berikutnya terkait dengan surah Al-Baqarah ini juga. Kalian jangan ke mana-mana kerana menarik bila kita beri perhatian satu demi satu. Syaratnya kalian jangan ketinggalan. Kadang kalau kalian ketinggalan, kalian mungkin terlepas kisah. Bila terlepas kisah, dia macam
kita tengok Hindustan kan. Kalau terlepas sahaja kisah, kita rasa macam alah, apa sebenarnya yang sebelum ni, apa sebenarnya sebelum ni kan. Jangan terlepas kisah itu. Tapi kalau terlepas juga, jangan risau, boleh ikuti siaran ulangannya di Facebook kita, Legacy Circle Live. Ataupun bagi kalian yang ada diberikan limpahan rezeki lebih sedikit, kerana kalau di Facebook kita mungkin nak cari kan, tapi kita juga memanfaatkan lc.my kita, satu portal, di situ disusun secara teratur. Jadi kalian tak perlulah scroll panjang-panjang, tapi just pergi kepada portal, kemudian sudah disusun semuanya pelajaran daripada Al-Aisar ini. Walaupun kita sibuk, tetapi kalau kita ada portal itu, kita tidak akan terlepas. Dan jangan terlepas, itu yang kita harapkan. Kerana bila terlepas sahaja, kita mungkin akan terlepas poin-poin yang sudah dibincangkan. So itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah kita berjumpa di esok hari. Hadza billah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.